Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu kumpulan 3 akan membentangkan bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan kod GISC 1082. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Lydia Izzati binti Hamdan, Nur Farah Nazurah Atirah binti Kamsul dan Jane anak Lacau. Pada pembentangan kami kali ini, kami mendapat soalan 1 di mana kami perlu membincangkan tentang kesan dan pengajaran isu Pulau Batu Putih kepada rakyat dan pemimpin negara kita. Pertama sekali, kami akan membentangkan tentang sejarah Pulau Batu Putih terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan isu-isu yang berlaku yang berkaitan dengan Pulau Batu Putih, dan kami akan menerangkan juga tentang kesan isu Pulau Batu Putih kepada negara kita dan pengajaran isu Pulau Batu Putih kepada rakyat dan pemimpin negara. Kami juga ada menyelitkan beberapa cadangan penyelesaian bagi isu Pulau Batu Putih tersebut. Baiklah, sekarang kita akan mulakan pembentangan kita dengan mendengar penerangan daripada Jane. Terima kasih saudari Nurlida. Terlebih dahulu saya akan memberitahu definisi pulau. Pertama sekali, pulau didefinisikan sebagai tanah atau daratan yang dikelilingi air. Definisi yang kedua, pulau juga merupakan sebidang tanah yang lebih kecil daripada terumbu karang dan dikelilingi air. Pulau ini terbahagi kepada 4, iaitu Pulau Pembangunan, Pulau Peranginan, Pulau Taman Laut dan Pulau Tidak Didiami. Pulau Pembangunan ini adalah merupakan pulau terpenting yang menjadi penggerak ekonomi kepada negara. Pada Pulau Pembangunan ini juga terdapat pelbagai rancangan pembangunan yang dibangunkan. Seterusnya, kita beralih kepada Pulau Peranginan. Pulau Peranginan juga boleh dikenal sebagai pulau destinasi pelancongan, di mana Pulau Peranginan ini berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat pelancongan antarabangsa dan tempatan. Yang ketiga iaitu Pulau Taman Laut. Pulau Taman Laut ini untuk memelihara dan melindungi ekosistem marin agar ekosistem marin kekal terpelihara. Yang keempat iaitu Pulau Tidak Didiami. Pulau Tidak Didiami ini berbentuk seperti batuan, beting dan terumbu karang. Pulau Tidak Didiami ini juga tidak mempunyai mana-mana pihak yang menaklukinya. Dapat kita lihat di dalam peta ini kedudukan Pulau Batu Putih berhampiran dengan Johor, dan gambar di sebelah menunjukkan rupa bentuk Pulau Batu Putih. Di atas Pulau Batu Putih terdapat Rumah Api Horsburgh. Rumah Api Horsburgh ini sangat berkaitan dengan isu yang terjadi berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Seterusnya, kita beralih kepada lebih terperinci lagi mengenai Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sebuah pulau batu granit. Ianya bersaiz 137 meter panjang, 60 meter lebar dan meliputi kawasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut. Pulau Batu Putih ini terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan 77 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Pulau Batu Putih juga merupakan sebuah
merupakan terletak di antara Selat Singapura dan Laut China Selatan. Seterusnya, Pulau Batu Putih juga merupakan salah satu pulau terra nullitus yang bermaksud pulau yang tidak mempunyai ataupun tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Pulau Batu Putih juga merupakan tempat berteduh nelayan. Seperti mana yang kita tahu, Pulau Batu Putih merupakan punca pendapatan bagi nelayan terutama di kawasan negeri Johor. Pulau Batu Putih juga ialah semula jadinya merupakan sebahagian Kesultanan Johor yang berasaskan prinsip time immemorial, iaitu wujud atau berterusan untuk masa yang lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan. Oleh yang demikian, wujudlah isu ataupun konflik Pulau Batu Putih ini yang melibatkan antara negara kita Malaysia dan juga negara Singapura. Berdasarkan paparan slide, kita dapat lihat bahawa jarak antara Batuan Tengah yang dikatakan milik Malaysia dengan Pulau Batu Putih adalah sejarak 1 kilometer sahaja. Jadi sesebuah negara boleh menuntut kawasannya seluas 12 nautika batu sahaja. Jadi ia akan menyebabkan pertindihan antara negara Malaysia dengan Singapura untuk menuntut Pulau Batu Putih tersebut. Dan bermulalah pertindihan dan perebutan di antara Singapura dan Malaysia berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Kronologi pembinaan Rumah Api Horsburgh. Pada 25 November 1844, Surat Kebenaran Pembinaan Rumah Api Horsburgh telah pun dikeluarkan oleh Temenggung dan juga Sultan Johor untuk diberikan kepada pihak Inggeris yang berada di Singapura. Hal ini kerana Rumah Api Horsburgh dibina di atas Pulau Batu Putih. Pada 1847 hingga 1851, Kapten James Horsburgh membina rumah api tersebut. Bermulalah pembinaan rumah api Horsburgh ini dan rumah api Horsburgh di bawah jagaan Singapura, manakala Pulau Batu Putih adalah milik Sultan Johor pada masa itu. Jadi, apakah tujuan pembinaan rumah api Horsburgh ini? Tujuannya adalah bagi mengelakkan kapal pelayaran bertembung dengan Pulau Batu Putih ini kerana sebelum ini pernahnya terjadi pelanggaran ke atas kapal-kapal pelayaran dengan Pulau Batu Putih ini. Maka boleh kita lihat di sini bukti penguasaan dan juga kedaulatan Sultan Johor di perairan tersebut melalui pertama sekali surat kebenaran tadi dan juga perjanjian Inggeris-Belanda. Tujuan perjanjian Inggeris-Belanda dibuat adalah bagi mengelakkan masalah perhubungan di antara Inggeris dan Belanda yang sangat tegang pada masa itu di rantau Melayu ini. Dan di dalam kandungan perjanjian Inggeris-Belanda ini terdapatnya garisan sepadan Kesultanan di Raja Johor yang meliputi Pulau Batu Putih ini dan masih digunakan pakai hingga ke hari ini. Berlaku pertindihan antara Malaysia dengan Singapura. Pada 1979, Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih di dalam sempadannya. Pada waktu itu, Malaysia mengeluarkan peta di mana Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih ini sebahagian daripada kawasan mereka. Dan Singapura pula mendakwa bahawa Batu Putih pula adalah kepunyaan Singapura.
Lantas pada 6 November 2007, kedua-dua buah negara bersetuju untuk membawa isu ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague, Belanda. Dan kedua-dua buah negara ini juga bersetuju untuk menerima apa-apa jua keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa berkenaan dengan isu ini. Kita melihat persepsi hujahan antara Malaysia dan Singapura bagi menuntut Pulau Batu Putih. Kita melihat dari segi hujah Malaysia, di mana Malaysia mengatakan bahawa Pulau Batu Putih secara semula jadinya merupakan sebahagian Kesultanan Johor yang berasaskan prinsip time immemorial yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Seterusnya juga, Malaysia juga menekankan bahawa Pulau Batu Putih sering dikunjungi pelayar dan orang laut yang mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Johor. Dari segi ini, Malaysia membuktikan bahawa Kesultanan Johor peka akan kewujudan Pulau Batu Putih. Jadi, ini juga menolak antara dakwaan daripada Singapura yang menyatakan bahawa kawasan Pulau Batu Putih ini adalah terra nullitus. Surat kebenaran pembinaan rumah api Horsburgh. Sebenarnya Johor tidak bermaksud menyerahkan hak ke atas Pulau Batu Putih kepada British, melainkan sekadar memberi kebenaran kepada British untuk dan seterusnya menyelenggarakan rumah api. Malaysia juga berhujah bahawa tindakan British dan Singapura menyelenggara rumah api dilihat sebagai tanggungjawab pihak penjaga rumah api, iaitu International Court of Justice 2004. Melihat dari hujah yang dikemukakan oleh Singapura, Singapura menyatakan bahawa Malaysia berdiam diri. Hal ini kerana Kesultanan Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih yang disebabkan faktor kolonialisme British. Singapura juga mengemukakan bahawa Pulau Batu Putih ini merupakan pulau terra nullius yang bermaksud wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Disebabkan Malaysia berdiam diri setelah hujah yang diberikan oleh Singapura tersebut, Malaysia dibentuk pada 1963 oleh kerana tiada sebarang protes, dan maka ICJ, iaitu International Court of Justice 2008, memutuskan bahawa Pulau Batu Putih ini adalah milik Singapura. Keluarnya keputusan mahkamah. Keputusannya adalah Pulau Batu Putih menjadi milik Singapura. Tetapi terdapat beberapa hujah yang dikeluarkan oleh Malaysia dan juga Singapura ditolak dan juga diterima. Antaranya adalah hujah Malaysia berkaitan dengan pemilikan dari segi sejarah. Pulau Batu Putih adalah sebahagian daripada Johor telah pun disahkan. Manakala keputusan mahkamah seramai 16 ahli, majoriti 12 dan minoriti 4 orang, kebanyakannya mengatakan bahawa aktiviti Singapura selama 100 tahun di atas Pulau Batu Putih ini diterima. Dan ICJ mengambil kira dakwaan Singapura mengenai Surat Wakil Setiausaha Johor pada 1953 kepada Kerajaan Singapura mengenai tiada tuntutan oleh Kerajaan Johor berhubung dengan pemilikan Pulau Batu Putih ini
juga diterima. Tetapi ICJ menolak ujar Singapura berkenaan dengan terra nullius, iaitu tanah yang tidak berpenghuni. Kerana pembinaan rumah api ini tidak menunjukkan Singapura ini sebagai tuan asal Pulau Batu Putih. Sultan Johor iaitu Sultan Iskandar pada 2008 mengatakan bahawa suka beta ingatkan bahawa beta tidak lupa pada Pulau Putih. Pulau Batu Putih bukan hak Singapura tetapi hak milik Johor. Sampai bila pun beta akan cari iktihar untuk dapatkan semula pulau milik Johor itu. Mengatakan bahawa Sultan berasa sedikit kecewa akan kekalahan Malaysia kerana tidak dapat memenangi isu Pulau Batu Putih ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan isu Pulau Batu Putih yang dihadapi oleh Malaysia. Baiklah, yang pertama adalah Malaysia hilang hak ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila negara Singapura telah mendapat Pulau Batu Putih tersebut, mereka bercadang ingin membuat tambakan seluas 7 hektar lagi untuk memperbesar dan memperluaskan Pulau Batu Putih tersebut demi kemudahan negara mereka sendiri. Contohnya, memudahkan pelabuhan kapal, meningkatkan sistem komunikasi, menyokong mereka punya pentadbiran dan memudahkan juga mereka punya maritim dan misi menyelamat mereka di situ. Hal ini akan memudaratkan nelayan-nelayan Malaysia, terutamanya nelayan-nelayan di Johor untuk menangkap ikan di perairan tersebut. Sebanyak 1,500 orang nelayan yang berdaftar dengan Persatuan Nelayan Pengerang untuk menangkap ikan di situ, dan mereka tidak boleh lagi menangkap ikan ataupun melakukan kegiatan ekonomi di situ kerana Singapura akan menuntut hak mereka iaitu zon ekonomi eksklusif yang dipanggil EEZ untuk dilakukan di situlah. Jadi Pulau Batu Putih itu akan menjadi tempat mereka sebagai pulau buatan Malaysia iaitu man-made island. Baiklah, kemudian poin yang kedua adalah Malaysia hilang hak keselamatan dan kedaulatan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila Singapura menuntut hak EEZ tadi iaitu zon ekonomi eksklusif, maka dengan perluasan yang dan tambakan yang mereka nak buat tu akan bertindih dengan Tubir Selatan yang dikatakan bakal milik Malaysia. Apabila Pulau Batu Putih dan Tubir Selatan itu bertindih, maka negara Malaysia akan hilang hak kedaulatan dan wilayah di situ. Hal ini akan menimbulkan pergaduhan dan seterusnya mencetuskan pergaduhan. Maka negara Malaysia tidak akan selamat kerana pergaduhan daripada Singapura. Seterusnya, saya akan beralih kepada isi yang ketiga di mana kesan isu Pulau Batu Putih iaitu nelayan hilang sumber pendapatan. Seperti mana yang kita tahu, Pulau Batu Putih ini merupakan sumber pendapatan bagi nelayan kerana mereka sering menangkap ikan di kawasan perairan maritim tersebut. Sekiranya nelayan menangkap ikan di kawasan perairan tersebut, kemungkinan nelayan-nelayan tersebut akan dituduh menangkap ikan di perairan Singapura. Ini bermaksud nelayan ni kebanyakannya dari Kesultanan Johor. Jadi apabila mereka menangkap di perairan tersebut yang sudah merupakan milik Singapura, jadi
Mereka bukan sahaja dituduh menangkap ikan di perairan Singapura. Yang lebih berat lagi, mereka akan dituduh sebagai penceroboh untuk memasuki perairan Singapura tersebut. Kesan isu Pulau Batu Putih yang kelima, iaitu melanggar Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Menurut Pasal 15 dan juga Pasal 16, ada menyatakan larangan kepada Raja, Menteri dan Jemaah Pangkuan Negeri untuk menyerahkan mana-mana bahagian ataupun kawasan Johor kepada kerajaan lain. Seterusnya, pencerobohan kuasa asing di Malaysia. Pencerobohan kuasa asing di Malaysia amat mudah dilakukan kerana menurut isu yang terjadi, Malaysia tidak dapat mempertahankan haknya sendiri, menyebabkan kuasa asing menganggap Malaysia sebagai sebuah negara yang lemah dan mudah dijajah. Baiklah, sekarang kita akan bergerak kepada pengajaran-pengajaran yang boleh diambil oleh rakyat dan pemimpin daripada isu Pulau Batu Putih yang berlaku. Baiklah, seperti yang kita tahu, Pulau Batu Putih adalah merupakan milik Singapura yang sah setelah diisytiharkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ. Ia menjadi satu tamparan yang hebat buat Malaysia kerana kehilangan sesuatu yang besar dan merugikan pihak Malaysia sendiri. Ia juga menyedarkan Malaysia supaya melakukan sesuatu perkara dengan lebih berwaspada dan berhati-hati. Baiklah, daripada isu tersebut, antara pengajaran yang boleh diambil adalah sesuatu penuntutan hak perlu disertai dengan bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh ini bermaksud bukti yang jelas lagi konkret sama ada secara berdokumen ataupun tidak berdokumen. Baiklah, sebagai contoh, jika pada waktu ketika itu Singapura bukannya milik Pulau Batu Putih itu bukannya milik Singapura yang sah, maka Johor mewakili Malaysia haruslah membantah secara berterusan sejak daripada awal lagi yang mengatakan bahawa Pulau Batu Putih itu bukan milik Singapura yang sah. Hal ini akan menunjukkan bahawa kita mempunyai matlamat, tujuan dan juga kita bersungguh-sungguh untuk mengkehendaki Pulau Batu Putih tersebut. Bantahan secara berterusan itu dapat menunjukkan bahawa negara Malaysia ini adalah negara yang bersatu ketika mengkehendaki sesuatu. Negara Malaysia juga haruslah mengekalkan kedaulatan Batu Putih tersebut dengan cara tidak menjemput ataupun tidak mengajak negara lain untuk campur tangan. Hal ini supaya negara Malaysia dapat menguasai Batu Putih itu secara sendiri tanpa campur tangan kuasa asing. Pengajaran yang kedua adalah setiap pemimpin haruslah menonjolkan bidang kuasa, ketuanan dan kedaulatan Malaysia dengan jawatan yang mereka pegang. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang pemimpin pada ketika itu perlulah menggunakan jawatan yang sedia ada bagi mengukuhkan lagi bahawa Pulau Batu Putih itu adalah milik Malaysia dengan cara menerangkan peta-peta supaya mereka percaya bahawa Batu Putih itu adalah sah milik Malaysia sebagai tuan punya milik secara undang-undang. Pada ketika itu juga, seseorang pemimpin itu boleh mengarahkan tentera-tenteranya untuk melakukan rondaan secara berkala di kawasan Batu Putih tersebut. Hal ini dapat meyakinkan pihak negara Malaysia dan negara Singapura bahawa Batu Putih itu sendiri adalah sememangnya betul-betul berada di bawah penjagaan Malaysia.
Jika diikutkan pada isu berita yang sekarang, terdapat permohonan supaya kajian semula dilakukan iaitu pada tahun 2016 yang menyatakan bahawa Peguam Negara kita iaitu Tan Sri Muhammad Apandi Ali mengetuai kumpulan yang tergolong daripada peguam dan pegawai-peguam negara untuk mengemukakan hujah-hujah untuk mendapatkan kembali batu putih tersebut kepada Malaysia. Jadi setiap rakyat juga haruslah menyokong dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin kita dan berdoa supaya negara Malaysia mendapat keputusan yang terbaik. Yang ketiga dalam pengajaran isu Pulau Batu Putih kepada rakyat dan pemimpin, iaitu pemimpin haruslah bijak dalam mempertahankan keseluruhan kedaulatan. Maksudnya di sini, pemimpin haruslah berani menyuarakan hak untuk menutup Pulau Batu Putih. Bukannya seperti mana yang kita tahu, Johor tu mendiam diri apabila terdapat aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih yang disebabkan faktor kolonialisme British. Jadi di sini pemimpin tersebut perlulah menyuarakan hak dan suara mereka untuk mempertahankan Pulau Batu Putih tersebut daripada dijatuh ke tangan pihak Singapura. Seterusnya kita pergi kepada isi yang keempat, iaitu mendokumentasikan tindakan sebagai bukti hak negara. Maksudnya di sini, negara kita Malaysia boleh membuktikan setiap tindakan yang kita lakukan terhadap sesuatu pulau atau aktiviti perlulah disimpan dalam arsip negara. Contohnya, dokumen perjanjian pentadbiran rumah api di Pulau Pisang, Johor kepada Singapura perlulah didokumentasikan agar mereka tidaklah sewenang-wenangnya mengemukakan hujah-hujah yang tidak masuk akal lah, yang menyatakan Malaysia ni tidak mengambil peduli tentang sesuatu pulau apabila mereka telah memilikinya. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang terpenting lah supaya Malaysia tu juga boleh mempertahankan hak mereka. Apa yang saya perolehi adalah dengan menjaga apa-apa yang berkaitan dengan Pulau Batu Putih tersebut. Hal ini tercetus apabila dua buah negara mempunyai kuasa ke atas kawasan yang sama. Kerajaan sepatutnya tidak boleh berkongsi dengan kawasan taklukkan dengan mana-mana negara bagi mengelakkan sejarah yang berulang kembali. Dan pengajaran yang keenam, berunding dengan sempadan maritim. Kita hendaklah berunding secara elok terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang tindakan. Contoh yang boleh kita lihat adalah pada tahun 1979, Malaysia sesuka hatinya memasukkan Pulau Batu Putih di dalam sempadannya dan mengeluarkan peta tersebut. Jadi kita akan pergi kepada cadangan penyelesaian isu Pulau Batu Putih. Okay. Dari perspektif hukum internasional, terdapat dua, iaitu secara damai ataupun secara kekerasan. Secara damai ini meliputi jalur politik dan jalur hukum, manakala secara kekerasan ini merupakan jalur perang dan jalur non-perang. Berdasarkan isu Pulau Batu Putih ini, Malaysia dan Singapura mengambil inisiatif sebagai
secara damai, iaitu jalur hukum dan politik, di mana isu Pulau Batu Putih ini dikemukakan di International Court of Justice untuk menilai siapa negara mana yang akan memiliki pulau tersebut. Okey, Malaysia dan Singapura ini tidak menyelesaikan isu Pulau Batu Putih ini secara kekerasan kerana ia melibatkan dua buah negara, di mana apabila negara-negara ini melakukan untuk menyelesaikan isu tersebut melalui secara kekerasan jalur perang, di sini kita boleh lihat kesan yang lebih mendalam lagi yang melibatkan rakyat akan menanggung akibat juga. Seterusnya akan menggugatkan kedaulatan negara apabila mereka menggunakan secara keraslah untuk menyelesaikan isu Pulau Batu Putih. Secara damai ini juga melalui perundangan secara selaras dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, di mana sebagai satu kod perlakuan antarabangsa yang melingkungi wilayah ASEAN. Isu ini juga bukan diselesaikan melibatkan dua pihak, tetapi juga dibawa oleh International Court of Justice, di mana seluruh negara, hakim negara akan memperlihatkan isu ini dan diselesaikan secara adil dan aman. Cadangan penyelesaian isu Pulau Batu Putih yang ketiga adalah semangat persahabatan antara negara Malaysia dan negara Singapura mesti diutamakan. Hal ini dikatakan demikian kerana persahabatan yang baik antara kedua-dua negara ini, iaitu negara Malaysia dan negara Singapura, akan mendatangkan manfaat pada jangka masa yang lebih lama pada masa akan datang, kerana kedua-dua negara ini adalah negara yang berjiran. Menurut Ahmad Bahri Mardi, iaitu Setiausaha Persatuan Sejarah di Kota Tinggi, pada 9 Oktober 2021 menyatakan bahawa isu keselamatan antarabangsa adalah lebih penting dan perlu diutamakan berbanding dengan menyaksikan keegoan antara kedua-dua negara yang berjiran ini, iaitu negara Malaysia dan Singapura. Hal ini kerana ia akan mendatangkan kesan yang buruk dan ia akan menjadikan kedua-dua negara ini adalah negara yang dingin. Pada pendapat saya, cadangan penyelesaian isu Pulau Batu Putih adalah dengan meneliti semula tuntutan dan rundingan dengan Singapura. Baru-baru ini pada 14 Disember 2022, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu isu tuntutan semula Pulau Batu Putih dikaji supaya rundingan segera dan lebih bermakna dapat diadakan dengan Singapura. Berikut adalah senarai rujukan yang telah kami perolehi bagi menghasilkan pembentangan ini. Kami memperolehi sumber rujukan ini daripada artikel dan jurnal, serta kebanyakannya daripada berita. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan kami. Saya sebagai wakil kepada ahli kumpulan saya ingin melantunkan sebuah pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari kedai ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.